Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi hari ini saya nak kongsi sikit tentang kejuruteraan, sebab mungkin ada sebahagian daripada kita yang tak dapat idea apa itu kejuruteraan. Saya adalah seorang lepasan ijazah sarjana muda kejuruteraan awam. Jadi waktu saya ambil diploma kejuruteraan awam tu pun, sebelum saya masuk diploma kejuruteraan awam tu, saya tak tahu langsung apa itu kejuruteraan awam. Jadi hari ini saya cuba nak bagikan sedikit maklumat lah tentang bidang-bidang kejuruteraan yang ada dekat Malaysia ni, supaya adik-adik yang lepas SPM ataupun yang lepas matrik yang nak sambung ke bidang kejuruteraan ni, dia dapat idea apakah perbezaan ataupun bidang-bidang yang ada dalam kejuruteraan ni. Jadi saya rasa yang tengok video ni adalah dari kalangan jurutera-jurutera. Lepas tu mungkin pelajar-pelajar yang nak sambung dalam bidang kejuruteraan, dan orang-orang lain, orang awam yang nak tahu tentang kejuruteraan. So sebelum saya pergi jauh, jom kita tengok dulu apa itu kejuruteraan. Kejuruteraan adalah satu bidang yang menggunakan asas fizik dan pengiraan untuk menyelesaikan sesuatu masalah seharian. Okey, macam mana saya masukkan dengan selesaikan masalah seharian ni? Contoh, bila kita bangun pagi, kita tengok handphone, nak tengok pukul berapa dan sebagainya, yang tu adalah kejuruteraan elektronik. Lepas tu kita nak buka lampu, kita nak pakai elektrik, yang tu adalah kerja-kerja kejuruteraan elektrik. Lepas tu kita nak mandi, kita gunakan air. So nak dapatkan air tu daripada loji, melalui paip-paip dan sampai ke rumah kita ataupun kawasan komersial ni, dia melibatkan kejuruteraan civil ataupun awam, dan mungkin juga melibatkan kejuruteraan kimia, sebab dia dalam air tu ada banyak partikel kan. Lepas tu, lepas kita dah mandi, dah siap, kita nak bawa kereta. So enjin kereta tu, dalam enjin kereta tu melibatkan kejuruteraan mekanikal. Tu adalah antara yang dikatakan sebagai menyelesaikan sesuatu masalah seharian. Itulah kejuruteraan. So kejuruteraan ni melibatkan banyak proses, antaranya reka bentuk. Daripada permulaan tu dia nak kira sesuatu. Contoh dia macam kejuruteraan awam, dia nak bina bangunan. So dia kena kira dulu berapa bilangan besi dan sebagainya, reka bentuk lah tu kan. Lepas tu pelaksanaan, lepas dia dah siap reka bentuk, dia nak bina. So itulah pelaksanaan. Dan dia ada juga penyelenggaraan dan naik taraf. So benda yang dah siap pun dia still kena selenggara, dia still kena naik taraf, dia still kena fikir macam mana nak buat benda tu dengan lebih baik. Samalah kejuruteraan apa pun, kejuruteraan elektrik ke, mekanikal ke, elektronik ke, buat benda yang sama juga, reka bentuk, pelaksanaan, penyelenggaraan dan naik taraf. Okey, kita tengok pula syarat-syarat sambung belajar dalam kejuruteraan. Syarat am dia SPM 5 kepujian, iaitu grade C minimum ni, termasuk bahasa Melayu dan lulus sejarah. Lepas tu dia ada syarat khas. Syarat khas dia perlulah dapat kepujian matematik dan fizik, sebab matematik dan fizik ni merupakan asas kepada kejuruteraan. Lepas tu dia perlu satu subjek lain yang dapat kepujian daripada subjek sains, teknikal ataupun vocational. Contoh dia mungkin subjek biologi, kimia ataupun subjek teknikal macam lukisan kejuruteraan, dia dapat kepujian. Dan dia perlu lulus bahasa Inggeris dan matematik tambahan. Matematik tambahan juga merupakan subjek yang penting dalam kejuruteraan. Biasanya kalau kita ambil degree, lebih kurang 3 semester akan ada matematik. Dan matematik dalam pembelajaran diploma ataupun ijazah ni, dia lebih fokus kepada matematik tambahan, bukan matematik moden semata-mata. Jadi perlulah lulus sekurang-kurangnya. Dan ada juga tempat belajar yang dia perlu tidak rabun warna untuk kejuruteraan. Ialah macam kalau dia jadi jurutera elektrik, wire kan ada banyak warna kan, so dia tak boleh nak buta warna. Yang tu pun kadang-kadang menjadi syarat nak sambung bidang kejuruteraan. Kita tengok pula cabang kejuruteraan. Sebenarnya cabang kejuruteraan ni terlalu besar, dan kejuruteraan ni sentiasa bertambah bidang dia tu kan, cabang dia tu. Tapi kita tengok 6 cabang kejuruteraan yang utama dekat Malaysia ni yang ditawarkan oleh IPTA ataupun IPTS, dan juga untuk kerja-kerja di Malaysia.
So dia ada cabang kejuruteraan dia ada kejuruteraan mekanikal, kejuruteraan elektrik, kejuruteraan awam, kejuruteraan elektronik, kejuruteraan mekatronik dan juga kejuruteraan kimia. Untuk semua kejuruteraan ni, waktu kita belajar nanti sama ada diploma ataupun degree, boleh dikatakan 3 semester pertama tu adalah lebih kurang sama je subjek dia. Dia tetap kena belajar fizik, dia tetap kena belajar matematik. Lepas tu dia belajarlah macam dinamik ke, saja subjek yang berkenaan dengan fizik dan matematik tu. Asas sama je semua kejuruteraan, dia akan belajar benda yang sama. So bila semester ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 barulah dia akan belajar main core ataupun kursus-kursus yang berkenaan dengan cabang kejuruteraan tu. Kita tengok dulu yang pertama, kejuruteraan mekanikal. Kejuruteraan mekanikal ni dia lebih kepada mesin pengeluaran, jentera, loji, peralatan perindustrian. Banyaklah kerja-kerja ni sebenarnya kat kilang lah yang paling banyak. Tapi bukannya sebenarnya kat kilang saja, banyak lagi cabang-cabang ataupun bidang kerja kejuruteraan mekanikal ni ada di, contoh di bangunan, dia ada nak uruskan barang-barang mekanikal macam lift, eskalator dan sebagainya lah. So dia ada sub bidang kejuruteraan mekanikal ni, dia ada pembuatan, kejuruteraan otomotif, kejuruteraan loji, kejuruteraan plastik. So siapa yang ambil kejuruteraan mekanikal ataupun engineer mekanikal ni boleh komen di ruangan komen apa lagi bidang-bidang kerja yang ditawarkan oleh kejuruteraan mekanikal. Nombor 2 adalah kejuruteraan elektrik. Okey, kejuruteraan elektrik ni dia lebih kepada sistem dan peralatan elektrik. So dia ada bidang, contohnya penjanaan kuasa, pengagihan, pencahayaan elektrik. Penjanaan kuasa ni dekat empangan-empangan elektrik, jangan kuasa elektrik ni dia perlukanlah kejuruteraan elektrik, engineer elektrik dekat situ. Lepas tu daripada empangan ataupun dam yang elektrik tu, dia nak agihkan dekat rumah kita ataupun dekat kawasan komersial, itulah dinamakan pengagihan. So dia perlukanlah orang-orang macam staff-staff TMB, dia perlukan juruteraan elektrik lah untuk kira macam mana nak agihkan elektrik daripada loji tu sampai ke pengguna. Dan pencahayaan elektrik mungkin lebih pada solar, tak saya lah kan. So bidang kerja dia pun agak luas kejuruteraan elektrik ni. Orang kata kejuruteraan elektrik ni dia macam susah sikit lah, sebab benda tu kita tak berapa nampak kan. Elektrik kan dalam wire tu nak nampak macam mana kan. So tu ialah kita dah belajar kejuruteraan elektrik ni, asas-asas dia ada dalam kemahiran hidup yang kita belajar lintas lari, lintas bersiri, yang tu pun akan diajarlah dalam kejuruteraan elektrik. So untuk kejuruteraan elektrik mekanikal ni dia banyaklah perlukan pengiraan, gunakan pengiraan. Lepas tu kita tengok pula kejuruteraan awam. Okey, siapa yang dia mungkin tak 100% ke arah pengiraan, dia suka menghafal juga, kejuruteraan awam ni antara yang okey untuk dia pilih. Sebab apa? Sebab dalam subjek kejuruteraan awam ni dia 50-50 jugalah mengira dan menghafal. Sebab dia kena faham konsep juga kan. Tak macam kejuruteraan mekanikal elektrik, dia banyak juga yang mengira. Tapi kejuruteraan awam ni sesuai lah siapa yang fikir dia sesuai di dua-dua pengiraan dan menghafal. Ambillah kejuruteraan awam. Kejuruteraan awam ni pada awalnya zaman-zaman dulu tu dia adalah antara kejuruteraan yang paling awal lah, sebab dia merangkumi macam bina jalan awal, bina jambatan waktu dulu kan, buat bangunan, buat rumah. So di antara kejuruteraan yang paling awal sekali. Sebab apa dia panggil awal? Sebab dulu kejuruteraan ni dia bina bangunan-bangunan ataupun kemudahan-kemudahan orang awam. So lah dia panggil kejuruteraan awam. So dia ada projek struktur dan infrastruktur, bangunan dan sebagainya lah. So bidang dia ada pembinaan bangunan, jalan raya, jambatan, kumbahan, tanah, pengairan. Kumbahan tu macam indah water dan sebagainya. Lepas tu tanah tu, contoh kalau kita lalu highway, kita nampak ada
ada cerun-cerun di tepi highway tu. So itulah bidang kejuruteraan awam, memastikan tanah-tanah cerun tu tak runtuh. Itu antara bidang kejuruteraan awam. Nanti saya akan buat video asing untuk kejuruteraan awam ni, sebab saya adalah bekas pelajar kejuruteraan awam. Jadi saya bolehlah expandkan apa yang saya tahu tentang kejuruteraan awam. Lepas tu nombor 4, dia ada kejuruteraan elektronik. Yang ni lebih kepada komponen elektronik. Contoh macam handphone, macam laptop, dia ada litar dan sebagainya, komponen-komponen elektrik tu. Yang ni lah akan diajar dalam kejuruteraan elektronik, merangkumi itulah. So kerja pun dia lebih kepada kerja-kerja yang melibatkan komponen elektronik. Dia elektronik ni kadang-kadang dia ada percampuran bidang kerja tu dengan kejuruteraan elektrik. Dia ada boleh kerja dekat bidang tu jugalah. Lepas tu kita tengok pula nombor 5, kejuruteraan mekatronik. Mekatronik ni dia gabungan kepada mekanikal, elektrik dan elektronik. So orang cakap mekatronik ni antara kejuruteraan yang paling memeningkan, sebab dia gabungkan 3 kejuruteraan. Kira tough juga lah orang cakap kan. Dia punya pekerjaan pun nanti dia ada sangkut paut lah dengan kejuruteraan mekanikal, elektrik dan elektronik. Kita tengok pula nombor 6, iaitu kejuruteraan kimia. Kejuruteraan kimia ni kalau nak masuk ni, kenalah pastikan kita minat subjek kimia. Dan kalau boleh kita punya asas kimia tu baiklah, sebab setiap semester kita akan belajar subjek kimia. Bukan satu subjek, setiap semester ada beberapa subjek kimia. Memang main core dia adalah subjek kimia. Make sure kita minat lah subjek kimia. Macam saya ni, saya tak minat kimia, memang saya tak boleh masuk kejuruteraan kimia ni. Kalau saya masuk mesti pening lah, orang kata kan. So kejuruteraan kimia ni seperti nama dia lah, dia terlibat dengan kejuruteraan yang melibatkan kimia. Contoh bidang dia adalah petroleum dan gas, dekat yang kata offshore tu kan contoh dia, ataupun onshore, melibatkan petroleum dan gas lah. Sebab dalam petroleum dan gas tu dia ada molekul-molekul, partikel-partikel kimia kan. So dia kena ada asas kejuruteraan kimia. Lepas tu cat, baja, pharmaceutical. Pharmaceutical tu macam ubat lah, nak cakap ubat, dia kena tahu lah bahan-bahan kimia apa yang dalam ubat tu kan. Makanan kalau kita tengok dekat bungkusan makanan tu kan, kita nampak dia punya bahan-bahan makanan kan, ada juga bahan-bahan kimia diletakkan dalam bahan makanan tu. So sebab itulah dia perlukan kepakaran kejuruteraan kimia dalam industri makanan. Lepas tu ada plastik, kejuruteraan plastik dan kejuruteraan getah, dan beberapa cabang lagi lah yang melibatkan kimia ni. Jadi itulah 6 bidang kejuruteraan yang paling utama yang biasa kita dengar dekat Malaysia ni. Tapi sebenarnya dia ada banyak bidang lagi. Walaupun macam tu, bidang-bidang lain pun dia masih menggunakan asas fizik dan matematik dalam menyelesaikan masalah-masalah melibatkan kejuruteraan. So dia terdapat banyaklah cabang kejuruteraan. Kesimpulan dia, macam saya kata tadi lah, bukan 6 tu saja, banyak lagi cabang kejuruteraan yang ada. So kalau nak belajar kejuruteraan ni, kita kena ada asas yang kuat dalam fizik dan matematik. Tapi kalau kita rasa kita lemah sikit pun, kalau kita bersungguh-sungguh nak belajar, kita masih boleh masuk kejuruteraan asalkan kita lepas syarat-syarat minimum untuk sambung kejuruteraan tu, terutamanya fizik dan matematik lah kan. Dan bidang kejuruteraan ni sebenarnya peluang pekerjaan dia sangat banyak. Macam saya kata tadi pada permulaan video ni, yang dia kejuruteraan ni dia melibatkan reka bentuk, pelaksanaan, penyelenggaraan dan naik taraf. Jadi contoh saya ambil highway. Waktu kita nak, sebelum kita bina highway, kita perlu design highway tu, reka bentuk dia. Mungkin company konsultan nak buat. Lepas tu pelaksanaan tu mungkin kontraktor yang bina. Jadi ada company kontraktor yang pelbagai untuk membina highway tu. Dan lepas dah siap highway, dia ada pula kontraktor penyelenggaraan. Jadi banyak syarikat lah yang terlibat dalam bidang kejuruteraan ni.
Samalah juga dengan bidang-bidang kejuruteraan yang lain selain daripada kejuruteraan awam pun dia ada banyak proses. So setiap proses tu dia ada syarikat-syarikat yang terlibat dengan proses kejuruteraan tu. Bila banyak proses, maka banyaklah peluang pekerjaan. Yang penting kita kena pandai saja tengok dekat mana peluang-peluang pekerjaan tersebut. Jadi itu saja yang saya nak kongsikan untuk kali ini. Pada jurutera-jurutera yang tengok video ni, boleh komen-komen sikit mana yang jurutera bidang kimia, jurutera bidang elektronik, jurutera bidang elektrik ataupun mekanikal, dekat mana you all bekerja, macam mana pekerjaan tu. Mungkin dapat memberi galakan kepada adik-adik yang tengok video ni untuk pilih bidang kejuruteraan sebagai bidang pembelajaran yang lebih nak sambung kan. So mana-mana juga yang saya bagi tahu tu mungkin ada yang tak lengkap ataupun yang salah. Saya harap yang engineer-engineer yang bidang-bidang berkaitan tu boleh komen di ruangan komen untuk kita sama-sama kongsi maklumat ni dan memberi manfaat kepada semua. So pada siapa yang tengok video ni dan apa-apa yang tak faham tentang apa yang saya present tadi, boleh ajukan soalan di ruangan komen. Saya cuba tengok dan engineer-engineer yang lain pun boleh tolong menjawab bagi persoalan-persoalan yang ada di ruangan komen. Kita kongsi sama-sama maklumat. Saya harap dengan video ni dapat memberi sedikit gambaran tentang kejuruteraan dan bidang-bidang yang terlibat. Sehingga kita berjumpa di next video. Assalamualaikum dan bye-bye.